Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, memandangkan kita lagi 2-3 hari akan masuk ke bulan Ramadan, saya ingin berkongsi, saya ingin berbicara dengan para pendengar, para penonton tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okay, lebih-lebih lagi sekarang ini COVID-19 masih lagi berleluasa. Kes-kes makin banyak. Jadi mungkin di kalangan muslimin dan muslimat ada yang kena buat PCR swab test, di mana diambilnya mukus yang dalam ke dalam rongga hidung. Apakah itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Ataukah itu perkara yang dimakruhkan? Ya, dan swab test itu juga lazimnya dua, satu jauh ke dalam rongga hidung dan satu lagi dalam ke tekak melalui mulut. Jadi apakah itu termasuk perkara yang membatalkan puasa atau perkara yang dimakruhkan? Ya. Kemudiannya video saya ini bukanlah khusus kepada swab test saja, tetapi perkara-perkara lain juga seperti orang yang ada penyakit asma, lalu dia ambil inhaler, yang spray itu kan. Apakah itu membatalkan puasa? Bagaimana pula dengan injection, suntikan? Katakanlah sekarang ini juga ada kempen untuk mengambil vaksin. Sudah pun mendaftar untuk mengambil vaksin COVID-19 dan bila dapat jadual temujanji untuk ambil COVID itu ialah pada siang hari berpuasa. Apakah suntikan vaksin itu membatalkan puasa? Kalau bukan vaksin pun, katakan suntikkanlah yang lain. Katakan ada orang itu dia perlu membuat ujian darah, blood test, lalu akan diambil darah. Apakah suntikan itu membatalkan puasa? Demikian juga bagi orang yang ada penyakit kencing manis. Jika dia mengambil insulin jab, apakah itu termasuk perkara yang membatalkan puasa? Jadi itu yang saya akan fokus sekarang ni. Ya, sebab pada zaman saya dulu bila saya belajar, zaman sekolah saya diajar perkara yang membatalkan puasa itu ialah memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga. Memasukkan sesuatu dalam rongga-rongga, rongga hidung, rongga telinga, mulut dan sebagainya, termasuklah dubur. Sehingga kan ketika itu saya diajar apabila membuang air besar, hendaklah dipastikan meneran dan najis itu terus keluar. Jangan terang-terang kemudian semput ke, nak berehat ke apa ke, berhenti kemudian najis itu masuk balik. Sebab bila masuk balik dikira memasukkan sesuatu ke dalam rongga dan ianya membatalkan puasa. Begitu yang saya belajar dulu. Sehingga nak buang air besar ini menjadi sesuatu yang merisaukan. Tak apa, kemudian jumpa pula definisi lain bahawa memasukkan sesuatu dalam rongga tidak membatalkan puasa tetapi sekadar makruh hukumnya. Akan tetapi jika memasukkan sesuatu melepasi tenggorok, di sini ni barulah ianya membatalkan puasa. Itu definisi lain. Okey. Jadi saya sekiranya seperti ada dua. Yang pertamanya ialah memasukkan apa-apa dalam rongga membatalkan puasa. Definisi yang kedua pula ianya tidak batalkan puasa, sekadar makruh. Namun jika memasukkan sesuatu sehingga melepasi tenggorok, itulah yang membatalkan puasa. Demikian yang saya belajar ataupun yang saya diajar dulu-dulu. Bila saya kaji-kaji, semak semula, saya jenis orang yang bukan nak terima saja. Tetapi saya akan mengkaji semula. Dan bila saya mengkaji, saya mendapati definisi tersebut atau perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti yang tadi tu masuk dalam rongga apa semua tu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ianya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka sikap kita tidak lain tidak bukan ialah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Memandangkan ianya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan hanyalah pendapat agamawan, maka tidak salah untuk kita mengkajinya semula, untuk menyemaknya semula
dan jika mendapati ianya tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita menolaknya. Sebab ketaatan kita, kesetiaan kita ialah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bila saya kaji Al-Quran dan Sunnah, saya dapati definisi ataupun perkara yang membatalkan puasa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah ialah hubungan seks suami isteri, makan dan minum. Okey, tak ada kaitan dengan memasukkan dalam rongga, tidak ada kaitan memasukkan sesuatu, melepasi tenggorok, tak ada nak kata makruh ke apa ke. Tetapi hanyalah seks pada siang Ramadan. Okey, makan dan minum. Dan makan dan minum ini tidak terhad kepada melalui tenggorok saja. Sebab kita sama-sama tahu, bagi sebahagian orang yang ada halangan ke ada penyakit apa tak boleh makan di sini, mereka boleh ketika di hospital dimasukkan makanan melalui kita biasa sebut masuk air. Maknanya IV infusion ke apa ke, yang di dalam cecair yang masuk itu adanya zat-zat makanan. Itu termasuk makanan juga tu, dan termasuk minuman juga walaupun tidak melalui tenggorok. Ya, apakah ayat, apakah dalil yang saya kata hubungan seks ini ialah yang saya katakan perkara membatalkan puasa ni hanyalah seks, makan dan minum. Tak ada kaitan dengan masuk rongga, tak ada kaitan dengan masuk tenggorok apa ya. Ianya boleh kita rujuk dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah ayat 187. Mari sama-sama kita baca dan kita kaji secara ringkas. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, yakni pada malam bulan Ramadan. Ar-rafasu, ayat ni hubungan seks ila nisaikum, kepada isteri-isteri kalian. Di sini ada satu perkara penting saya nak tekankan. Sebahagian orang atau segelintir orang, mereka faham tidak boleh buat hubungan seks suami isteri ketika sedang berpuasa. Lalu katakan mereka sedang berpuasa, suami isteri ini sedang berpuasa pada siang hari Ramadan. Akan tetapi mereka tidak menjaga pergaulan, lalu mereka berpegang-pegangan, bermesra-mesraan, bercium-ciuman, sehingga akhirnya ada tolakan, ada desakan untuk melakukan hubungan seks. Tapi sedang puasa ni, tak boleh. Kalau sedang puasa dan buat hubungan seks, kena bayar denda. Sama ada memerdekakan hamba, sekarang dah tak ada hamba, puasa berturut-turut 60 hari, ataupun memberi makan 60 orang miskin. Kalau begitu, payah pula ni. Apa kata kita buka puasa dulu, kemudian baru buat hubungan seks. Lalu mereka minum air dulu untuk buka puasa, kemudian mereka melakukan hubungan seks pada siang hari. Jadi, mereka menyangka dengan berbuat sedemikian, mereka tak payah bayar denda kafarah, mereka hanya perlu qada puasa tersebut. Ini salah. Hubungan seks dilarang pada siang Ramadan tanpa membezakan anda berpuasa ataupun tidak. Okay, sexual intercourse between husband and wife is prohibited regardless you are fasting or not. Dalilnya di sini. Dihalalkan bagi kalian pada malam. Siang tak boleh. Tak kisah you puasa ke tidak. Pada malam Ramadan, okay, ayat ni sebut Lailatas Siyami, pada malam berpuasa, yang ini malam bulan Ramadan. Jadi siang tu memang tak boleh buat hubungan seks tanpa dibezakan suami isteri tu sedang berpuasa ataupun tidak. Okey? Alright. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasul lahunna. Kalian wahai suami adalah pakaian bagi isteri kalian dan kalian adalah pakaian. Maknanya suami isteri ni bila membuat hubungan seks ni mereka saling macam bersatu menjadi seperti pakaian kepada satu sama lain. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Okey, Allah mengetahui bahawasanya kalian ada di antara kalian yang mengkhianati diri sendiri. Kenapa ya ayat ini? Okey, pada zaman awal Islam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada di kalangan umat Islam pada zaman awal itu yang menyangkakan
hubungan seks suami isteri dilarang sepanjang Ramadan, baik siang maupun malam. Jadi siang pun mereka tidak bersentuhan suami isteri, malam pun tidak bersentuhan. Tetapi segelintir di antara mereka pada malam hari senyap-senyap mereka senyap-senyap di antara suami isteri melakukan hubungan seks. Jadi Allah berfirman di sini bahawa Allah tahu kamu telah mengkhianati. Kenapa dikata khianat? Sebab mereka ini berpegang pada satu keyakinan dahulunya tak boleh buat hubungan seks. Okey? Tapi mereka senyap-senyap mereka buat juga. Ini yang Allah masukkan. Fataba alaikum wa afa, fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'ana, maka sekarang bashiruhunna, lakukanlah hubungan seks dengan mereka. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tulis, yang Allah takdirkan bagi kalian. Dalam kitab tafsir ada yang berkata carilah, yang ini untuk mendapatkan zuriat. Ataupun pandangan lain berkata carilah, yang ini kenikmatan hubungan seks. Okay. Jadi rangkap pertama ayat 187 surah Al-Baqarah ni ialah tentang hubungan seks. Jadi jelas ya, seks dilarang pada siang Ramadan. Malam boleh. Seterusnya Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian masuknya waktu fajar. Di ayat ni ada dua pengajaran. Pertama, macam yang kita sedang bincang sekarang ini, bahawa perkara yang membatalkan puasa ialah bila kita buat bertentangan dengan yang ini. Bertentangan dengan ayat ini. Yang ini apabila kita makan dan minum. Yang kedua, tidak ada waktu imsak dalam Islam. Tidak ada waktu imsak. Itu hanyalah tokok tambah sebahagian daripada masyarakat kita, kononnya atas dasar takwa, kononnya atas dasar warak, ingin berhati-hati, jangan terlajak makan minum sehingga sudah azan. Padahal jika difahami ayat ini, makanlah, minumlah sehingga jelas, bukan sehingga samar-samar, bukan sehingga disangkakan, bukan sehingga dihampiri, bukan sehingga menghampiri, tetapi sehingga jelas bagi kalian. Maknanya kalau kita nampak ke arah matahari akan naik, sudah dapat dibezakan antara yang terang dengan yang gelap. Maknanya dah masuk waktu fajar lah tu. Okey, maknanya kalau kita di tempat tinggal kita ni boleh dengar azan. Ya, makan dan minumlah sehingga kedengaran azan. Kalau tak ada azan di tempat tinggal kita, okey, dalam smartphone boleh kita set, okey, supaya masuknya waktu subuh ada notification atau adanya azan. Makan dan minum sehinggalah azan. Okey, tak perlu konon-kononnya lebih warak, konon-kononnya lebih bertakwa, konon-kononnya lebih berhati-hati untuk berhenti 5 atau 10 minit sebelum masuknya waktu fajar. Ya, dan itu perbuatan itu yang kononnya atas dasar berhati-hati sebenarnya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda selalu menyuruh kita, berpesan kita untuk mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan. Paling lambat, paling bagus. Kalau you rasa you biasa makan 15 minit, sekarang subuh pukul 6, you nak makan 5.45, silakan. Tak payah nak makan pukul 5. 5.30 dah berhenti. Ya, ya, ikut sunnah dan ikut ayat Quran ini. Jangan kita tongkok tambah. Waktu imsak itu kononnya atas dasar ianya lebih baik. Tidak, ianya tidak baik. Ya. Kecuali kalau seseorang itu dia makan minum sebab kemudian dia nak bersiap sedia pergi ke surau, ke masjid, lalu dia berhenti lagi awal. Yang itu tak mengapa. Dia berhenti lagi awal bukannya kerana adanya waktu imsak, tapi sebab dia nak bersiap sedia untuk pergi ke masjid, pergi ke surau. Yang itu tak mengapa. Tapi bagi yang duduk rumah, apa semua tu, makan dan minum sehingga jelas bagi kamu fajar, sehingga kedengaran azan. Okay, tak perlu nak menukuk tambah. Jadi Allah berfirman seterusnya, summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga waktu malam.
Jadi berdasarkan ayat 187 surah Al-Baqarah ini, jelas bagi kita bahawa perkara yang dilarang, perkara sebab siam ni, puasa ni, siam maksudnya menahan diri. Perkara yang hendaklah kita menahan diri daripada fajar sehingga masuknya malam, iaitu maghrib, ialah seks suami isteri, makan dan minum. Bila disebut makan dan minum, tidak semestinya makan dan minum itu adalah sesuatu yang dimasukkan melalui mulut dan melepasi tenggorok. Macam saya kata tadi, boleh juga makan dan minum. Makan dan minum tu boleh juga dalam bentuk kita di hospital masuk air. Okay. Itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Akan tapi jika yang masuk, yang disuntik itu ialah vaksin, yang disuntik itu ialah insulin jab, yang disuntik itu ialah untuk mengambil sampel darah, itu tidaklah membatalkan puasa. Kemudian, bila kita sebut makan dan minum, ada yang kita katakan makan dan minum secara hakiki, yang ini nasi, daging, air, dan adanya makan minum yang disebut secara psikologi. Seperti dianya, apa nak kata, bila orang itu menyedut benda itu, dia merasa kepuasan, kenikmatan seumpama makan dan minum. Yang ini bagi orang-orang yang merokok atau orang-orang yang mengambil e-cigarette ke vape ke apa ke. Ya, itu kita kata secara hakiki bukan makanan dan minuman, tetapi bagi mereka ianya satu makanan dan minuman dari sudut psikologinya. Jadi mana mereka mengambilnya itu menjadi satu kepuasan juga. Jadi bagi saya itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadi kalau di sini dapat kita simpulkan, jika seseorang itu memasukkan sesuatu ke dalam rongganya, okey, seperti dalam kes yang saya sebut, membuat swab test melalui hidung ataupun ke dalam tekak, ianya tidak membatalkan puasa kerana ia bukanlah makan dan minum. Ya, moga-moga dalam video ini jelas bagi kita, ya, sebab dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa ni banyak saya dapati tokoh tambah, ya, perkara inilah, perkara itulah yang kononnya membatalkan puasa. Padahal Islam ini satu agama yang mudah dan dijelaskan secara spesifik dalam ayat. Ya, sebab tentang puasa ni surah Al-Baqarah bermula ayat 183 dan seterusnya ayat 187. Di mana puasa ini ialah menahan diri daripada seks, makan dan minum. Bila seseorang itu melakukan hubungan seks dengan isterinya ataupun makan dan minum melalui apa cara sekalipun, barulah ia membatalkan puasa. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.